Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya serta waktunya dapat kita bersama-sama berkumpul rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kelapangan masa, kesihatan tubuh badan, kita sama-sama datang di dalam majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala yang banyak untuk kita. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan dapat kita tunaikan kita punya kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan redha serta rahmatnya si Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahumma amin. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak? Khabar sihat semua? Ada yang tak sihat ya? Saya pun apa-apa tak sihat juga ni. Terpaksalah juga musim hujan ya. Terpaksalah kita menelan lah ubat kan. Tapi dengan mudah-mudahan dengan izin Allah lah baik. InsyaAllah ini kita akan masuk pada surah An-Naba untuk ayat yang keberapa? Ayat yang ke apa ibu-ibu? Ada catat ke tak ada catat? Yang ke-11 insyaAllah, yang ke-11 yang ke-11 insyaAllah pada malam ini insyaAllah. Sebelum kita mulakan bersama-sama, kita buka dengan niatkan i'tikaf di dalam masjid ini, nawaitu i'tikaf fi hazal masjidillahi ta'ala, dan kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan kami jadikan siang untuk mencari cara hidup. Maka pada pertemuan yang lepas kita dah berungkai beberapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita mengetahui bahawa bumi ini sebagai hamparan, sebagai tempat tinggal. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung ganang sebagai pasaknya, wal jibala autada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kita berpasang-pasangan, wa khalaqnakum azwaja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini satu kelebihan bagi manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain, tidur. Benda tidur dia sedap, lagi-lagi sejuk dia tidur ni lagi. kalau tak tumpu dia akan tidur. Waja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidur untuk istirahat. Dan pada ayat yang terakhir pada pertemuan yang lepas, waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Apa maksud dekat sini? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan suasana malam ini yang sunyi sebagai penutup, menutupi segala kehidupan manusia yang sibuk pada waktu siang. Waktu siang kita sibuk kan, cari kerja, kita cari rezeki untuk anak-anak kita, isteri kita,
mesyuarat sana, mesyuarat sini, mengajar dan sebagainya. Ada yang petik buah waktu malam ke? Sini ada. Baik kasih ni mana ada tahu petik buah malam maghrib. Lepas start maghrib sampai pukul 12 malam. Petik buah sawit. Ada sini. Kalau ada, saya nak minta dia tolong saya petik saya dekat rumah sana. Tak ada. Kalau ada pun Allah alam, tak tahulah. Kalau petik buah durian adalah malam. Kalau petik buah sawit tu tak ada. Petik buah durian adalah. Sini ada durian sini. Ada durian sini kan? Adalah kan. Sekarang ni popular juga apa durian. Maka bila mana berlabuhnya malam dijadikan sebagai pakaian ataupun tabir yang menutup pandangan mata manusia. Sekalipun dalam kegelapan malam, menutupi maksudnya menutupi rahsia-rahsia manusia, menutupi segala kehidupan manusia. Dulu penat-penat, siang penat, malam istirahatlah, supaya kita ini dapat, orang kata, dapat melaksanakan tugasan dengan lebih efektif pada siang hari. Tak adalah kita ni penatan. Kadang-kadang ada juga malam tu dia kerja overtime, kan? Tak tahu, Allah alam. Dulu banyaklah overtime, kilang-kilang ni. Tapi sekarang ni dengan ekonomi yang berudum ni dah tak ada OT lah, kan? Kadang-kadang orang datang pejabat kan, tanya, beritahu kat saya, Ustaz dah tak ada OT dah Ustaz, saya nak minta bantuan Ustaz. Dah tak ada OT dah, dia kata. Kurang, tak ada OT, so tak adalah pendapatan kurang. Basic saja, tolak kabel USB, tolak keso, sebagai apa, tolak, tinggallah berapa je. Walaupun gajinya 1,800, 1,500, itulah kehidupan manusia. Maka begitulah pada ayat yang ke-10. Maka pada ayat yang ke-11, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, Allah jadikan siang untuk mencari kita kehidupan, sara hidup. Maka memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan siang ini untuk tempat kita, waktu kita bekerja. Bukan kita waktu kita tidur. Ada orang terbalik kan, tapi nak macam mana, kerjanya begitu, waktu siangnya dia apa kata dia kerja, waktu siangnya dia tidur, malam dia kerja, kan? Kerja waktu shift malam, kan? Start maghrib pukul 8 sampailah pukul 8 pagi besok, kan? Balik mesti aja penat, mesti ada nak tidur, tu kita tengoklah. Tapi ketetapan manusia yang Allah berikan di dalam Quran Al-Karim, yang Allah jadikan waktu siang tu untuk cari rezeki, mata pencarian, sara hidup bagi mereka itu, untuk mencari rezeki. Contohnya apa? Macam bertani, bertani tak bolehlah malam. Ada yang ada yang bertani, ada yang orang kata menoreh. Menoreh tu bukan malam, pukul 3 pagi, 4 pagi lah, kan? Baru sedap katanya. Wallahualam apa sebab pukul 3 pagi, 4 pagi, saya tak pasti. Kenapa menoreh pagi? Kenapa ibu-ibu ayah yang tahu-tahu lah dulu-dulu? Getahnya banyak. Sebab getahnya banyak, ayah-ayah, ibu-ibu. Saya tak tahu, saya tak pernah menoreh. Saya budak-budak milenium. Budak milenium maksudnya kita dah tak jumpa, tapi kita tak pernah, orang kata, diajar untuk menoreh tu. Aku tiap buah sawit tu pernah lah. Nyawit pun saya tak pernah. Orang kata manja. Bukan manja pun, tak manja. Turut juga, kena belasah dengan ayah saya. Tapi itulah rezeki, untuk kita mencari rezekinya, bekerja pada waktu siang, bertani, berdagang dan lain-lain. Maka begitulah keadaan manusia. Waktu pada siang hari, bekerja untuk mencari nafkah kehidupan, untuk meneruskan kehidupan. Kalau kita tak kerja, takkanlah macam mana nak cari makanan. Akan makanan datang, doa datang makanan. Yang begitu kena ada usaha. Kena ada usaha daripada tangan kita. Ada tangan. Orang tak ada tangan pun kerja. Orang tak ada kaki pun kerja. Takkanlah kita ni yang ada kaki dan tangan yang sempurna ni tidak bekerja. Lainlah kita dah uzur. Ayah-ayah, ibu-ibu, kat sini Pak Kasih ada yang uzur. Itu anak-anak pula lah tugas anak-anak. Anak-anaknya bagi 1 bulan
100 ke 200. Kalau seorang RM50 pun dah kira cukup dah. Anaknya 6 orang, kalau RM50 dah 300 kan, RM50 je. Tapi tu kadang-kadang itu pun tak ada. Allahu'alam. Semua rezeki masing-masing. Seterusnya pada ayat ke-12, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bina di atas kamu 7 petala langit yang kukuh. Allah Subhanahu wa taala jadikan 7 langit, 7 petala langit. Dekat surah Naba ini ceritakan tentang keadaan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Yang ada dia punya bezanya lah kan. 7 petala langit macam mana? Nak cerita tentang 7 petala langit ni panjang lah. Allah Subhanahu wa taala jadikan langit kita ni, tengok langit, kalau ibu-ibu, ayah-ayah tengok ke langit tu, itu baru belum sampai langit yang pertama. Kita baru tengok langit, tengok langit dekat atas tu belum sampai langit pertama lagi. Baru dekat kita punya kawasan saja. Belum sampai langit yang pertama. Dekat luar tu berbanyak-banyak bintang, berjuta, berbilion. Istilah sekarang sextillion. Terlalu banyak bintang-bintang di langit tu, seperti pasir-pasir di pasir-pasir, butiran-butiran pasir di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak. Tak boleh nak terhitung kiranya. Yang terbentuk apa? Kata cakrawala tersendiri. Alam semesta. Matahari ni salah satu lah. Matahari, ada bumi, ada Utarit, ada Mars, apa lagi, Neptune, Pluto, macam-macam lah, ada 9 buah. Itu baru satu. Kita dua ada dalam satu kat situ. Ada lagi banyak lagi. Itu masih belum lagi capai langit yang pertama. Betapa luasnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita kecil-kecil je. Kalau tengok dalam video YouTube kan, dia tengok daripada kecil sampailah dibawa zoom. Alah, kita ni tak tahu macam mana, bentuk dah tak ada, kita besar zarah. Kalau kita zoom, sebesar zarah kita ni. Semut lagi lah, tak tahu macam mana. Bukan semut lagi, bawah lagi, kuman macam mana macam itu. Betapa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semua tu memperlihatkan kekuasaan dan bukti-bukti Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Maka kita lihatlah bagaimana kukuhnya langit-langit Allah Subhanahu wa taala, tidak koyak. Tengok langit ada koyak, nampak. Nampak koyak ke? Tak ada koyak kan? Runtuh ke? Apa ni, Allah SWT Muhammad. Awan jatuh ke? Kita tembung awan adalah naik kapal. Tembung awan gegor kan rasa. So yang tak pernah naik kapal terbang macam ni. Semua pernah naik kapal terbang lah, insya-Allah. Keadaan di sana, keadaan langitnya begitu hebat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu belum lagi langit yang pertama, belum langit kedua, langit ketiga, sampai langit yang ketujuh. Itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kekuasaannya, yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala letakkan peredaran bulan, peredaran matahari tetap macam gitu saja. Tak pernah berubah sekalipun. Kita pun rasa 24 jam macam itu jugalah dia berputarnya. Sambil berputar, sambil berpusing. Aksi yang sama. Tak ada berubah. Kalau berubah sedikit dia memang habis kita. Kiamat lah. Kalau gerak dia sikit, bergerak, habis. Macam mana Allah Subhanahu wa taala aturkan gerhana matahari, ada gerhana bulan, semua tu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tepat. Kalau belajar ilmu falak dengan Ustaz Anafiah, apa yang berlaku maksudnya dalam tempoh 10 tahun yang sebelum ni, dia akan repeat pada 10 tahun yang akan datang. Hari yang sama, masa yang sama. Kadang-kadang kita rasakan ibu-ibu ayah, rasa ibu-ibu ayah dah repeat dah. Dah repeat maksudnya, dulu masa kita kecil, yang seingat saya dah, masa dulu saya darjah 6, puasa bulan 4. Saya ingat lagi, darjah 6, puasa bulan 4. Saya rasa dah berapa kali, dan saya rasa
dah sekali kedua kali saya rasa puasa dah bulan 4. Yang lepas ke bulan 4 kan? Macam itu. Rasa saya dah 2 kali dah. Maksudnya repeat. Kan? Benda yang sama. Bulan puasa yang bulan 4, maksudnya dalam macam itulah yang saya rasa, yang saya boleh, yang kata, boleh tahu. Maksudnya, falak ini, sebab tu kalau kita tengok, kajian falak ni dia sama je. Di situasi sama, sekian sama, hari bila dia sama. Dalam 10 tahun mendatang, dia akan sama. Macam itu. Tempohnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kajian Ibn Falak. Kena belajar lah. Panggil Ustaz Anafiah aku. Kalau panggil Ustaz Anafiah, dia kelakar. Tahu je kerja ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sistem pentadbiran yang terus berjalan tanpa jemu-jemu. Siang dan malam tidak berubah. Kita belum merasai lagi lah. Ada pernah turun salji kat sini? Belum lagi kan? Belum lagi. Kita belum bertukar lagi dia punya cuaca. Cuaca belum bertukar lagi. Masih begitulah, kita di garisan khatulistiwa, kita belum berada di garisan sartan ataupun garisan jadi. Belajar dulu geografi kan, ingat lagi. Garisan khatulistiwa tengah-tengah. Kita samalah. Sebab tu kita ni sama dengan, ada sedikit dekat Afrika pun ada kurang sama, dekat Sri Lanka pun sama, ada pokok pisang dan sebagainya, sama je. Kemudian apa lagi dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekat Afrika sikit ada, dekat kawasan-kawasan Amerika Selatan pun ada juga sikit, yang sama seperti kita keadaannya, sebab dia berada di garisan khatulistiwa. Tak ada orang kata 4 musim. Kalau masuk garisan jadi atau sartan, dia ada 4 musim kan. Sebab tu kita pergi dekat Korea tu kan, ibu-ibu suka nak pergi Korea kan. Ada salji lah, ada bunga lah, ada musim doroh lah, untuk in my heart kan. Tengok keadaan negara-negara orang, ada 4 musim. Kita tak ada. Kalau maksudnya kalau Malaysia cuma jadi 4 musim, tu dah kiamat lah tu. Kalau Malaysia ni ada 4 musim, nak kiamat lah tu. Ataupun kita berada sama dengan garisan dengan Arab Saudi, gugusan ataupun semenanjung Arab, sama je kita. Kalau semenanjung Arab tu ada 4 musim juga, itu dah kata bukan apa, dah nak dekat dengan itulah, dekat dengan kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya pada ayat yang ke-13, Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yakni matahari, wa ja'alna sirajan wahaja. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pelita. Maksud pelita kat sini ialah matahari. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan matahari untuk kita ini menerangi kehidupan manusia dan juga makhluk-makhluk. Sebab tu matahari ini penting Allah jadikan. Kalau tanpa matahari kita tak sempurna lah. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala nanti sebelum hari kiamat, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan hilangkan matahari tu. Matahari dia akan dia tak timbul-timbul. Kemana hilang Allah Alam, kita tak tahu. Adakah dia digelapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun Allah Alam, kita tak tahu. Tapi yang penting matahari tak timbul. Maksudnya matahari tak ada timbul kat Amerika pun tak timbul, dekat Jepun pun tak timbul selama 3 hari. Lepas itu barulah keesokannya lepas 3 hari tu dia akan timbul di waktu di belah barat. Di belah barat tu dah tertutup lah pintu taubat kepada kita. Terjadilah hari kiamat. Maka matahari ini Allah jadikan sebagai makhluk yang dijadikan sebagai tenaga pemanas. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan matahari ini sebagai makhluknya yang untuk mendapat pelbagai manfaat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan matahari itu jauh daripada bumi. Kalau dekat kita habis hangus kita. Itu pun kalau kita sekarang ni, kalau kita tengah hari panas-panas detik itu, 40 darjah Celsius, kita duduk 12 tengah hari duduk kata dekat tengah padang, seruk aba kita boleh mati. Seruk aba ni maksudnya air dah tak ada dalam badan.
Air dah tak ada, air kering kontang, dah tak ada air. Sebab kita dalam badan kita 70%, 90% super 90%, 90% ke 70%, 90% kat sini. Air je badan kita. Yang kita dia penuh air. Kalau kita ni dia perah dia perah ni lebih air, lebih baldi tu tumpah. Tapi Allah punya kuasa, kita jalan tak berkocak air. Ada jalan berkocak, kocak, ada bunyi? Tak ada. Jalan tu steady je. Boleh lari lagi. Kalau kita ni berkocak, tak boleh lari kita. Berkocak, benda berkocak mana boleh lari. Tapi Allah jadikan sistem. Tu kata sistem. Allah jadikan sistem Allah, teknologi. Bukan teknologi Allah lah. Allah jadikan macam kat mana air tu. Allah simpan kat mana air tu. Allah letakkan kat mana air tu. Tu kena jadi doktor lah, baru tahu kat mana tempat air simpan. Kat kawasan-kawasan mana air. Ya je Ustaz. Habis kalau kita potong tangan kita, keluar darah. Mana dia keluar air. Itulah kata. Itu keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan air itu ada di dalam darah manusia. Tak boleh, kita tak boleh apa? Kita tak boleh nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang, walaupun teknologi dah tinggi, walaupun teknologi kita dah tinggi, tak ada sebarang implan ataupun sebarang darah tiruan yang boleh masuk dalam badan manusia. Tak boleh. Kena manusia, darah ni kena sama juga. Kalau AB lah kan. Kalau darah O boleh semua. Ada O, kalau O negatif saya tak pasti. Ada kata O negatif saja. Kalau darah O ni dia boleh semua boleh. Darah AB, darah B, darah A. Boleh masuk. Teknologi. Ada teknologi yang boleh menyamai darah manusia. Hanya darah manusia boleh transfer ke manusia. Tak boleh implan lain. Contoh, letak dalam air, letak pewarna ke apa ke, kocak-kocak jadi darah. Kalau darah tiruan, kalau berlakon tu boleh lah. Cocok, keluar kan darah. Padahal bukan darah pun. Tapi yang kita tengok pula, orang warga-warga manusia-manusia ni kadang-kadang tengok ada sekarang ni lain macam lah manusia ni. Suka hati dia nak letak orang, yang minggu lepas saya rasa video viral tu kan, habis je. Jangan macam itulah. Dekat mana? Dekat Kelantan kan, dekat warung pula tu, habis darah, macam-macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana tiada cahaya, maka akan mendatangkan penyakit-penyakit kepada manusia. Tak ada cahaya pun datang penyakit, cahaya lebih pun boleh datang penyakit. Itu yang terjadi dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang terjadi dekat bangsa Yahudi Lanatullah, bangsa Zionis Israel. Kenapa dia itu ada ada skin bank, ada bank, ada apa kata bank kulit manusia. Kenapa? Sebab dia tu tidak boleh adopt dengan cuaca di Palestin. Kan? Ada sebab lah kenapa Allah buat macam itu. Dia tak boleh ibu-ibu ayah-ayah sebenarnya. Mereka akan ada satu penyakit yang dalam beberapa tahun dia kena tukar kulit tu. Orang kaya-kaya lah kan. Orang Yahudi saya kan kaya. Dia memang dia tak boleh adopt dia punya keadaan cuaca kat sana. Sebabnya orang-orang Lanatullah ni, kaum Lanatullah ni dia duduk dekat negara sejuk, dekat atas, sebelah atas ni. Dia dah orang kata bermigrasi kan. Bukan itu bukan tempat asal dia sebenarnya. Dia berceroboh je kan. Maka ada wabak penyakit, wabak apa orang kata? Penyakit kulit. Sama juga kita, kalau kita ni kalau terdedah dengan UV, ayah-ayah kalau pergi apa kata, pergi pantai ke apa ke, jangan terlalu syok sangatlah.
Jangan syok sangat. Terlalu syok tu sampai daripada pukul 8 pagi sampai ke pukul 3 petang mandi. Contoh, kulit kita boleh terbakar, rosak kulit. Ada, sebab tu kita ada apa kata, ada kena guna pakai sunblock kan. Ibu-ibu tahulah, kena pakai lotion. Pentinglah untuk kita jangan ada sampai kita ni ada penyakit kulit. Berterusannya cahaya matahari ke kulit manusia, dia akan rosakkan manusia. Dan kalau contohnya tak ada juga cahaya yang kita dapat daripada matahari dalam beberapa lama tempohnya, kita rosak juga kulit. Berkulat. Kulit manusia akan berkulat. Tak payah lama lah ibu-ibu, ayah-ayah. Kalau ada ayah-ayah, ibu-ibu yang jaga orang-orang tua yang terlantar sakit, kan, tengok macam mana keadaan badan dia kalau tak terkena matahari. Dia cepat kata jangkitan, kan, macam-macam jangkitan kena ada. Tengok apa, kita alihkan badannya dah melepuh kat belakang, membusuk dan sebagainya, sebab itulah tak kena matahari. Tak kena matahari. Itu teknologi manusia. Teknologi Allah Subhanahu Wa Taala. Teknologi Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila mana matahari itu tidak berjalan dengan betul, dia akan membiarkan kuman, boleh mendatangkan penyakit-penyakit, dan perkara-perkara yang tersembunyi akan terlintas. Macam itulah, maksudnya benda-benda yang kalau kita tak terkena matahari, datanglah kulat-kulat dan sebagainya yang merosakkan keadaan tubuh makhluk. Sebab tu pentingnya ada matahari. Tak ada matahari pun susah, ada matahari pun susah juga. Itu dia kena sedang lah, sebab tu Allah bagi dia sedang elok je, tak boleh terlalu sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka keadaan suasana yang selesa, suasana yang orang kata keadaan cahaya matahari yang elok, keadaan cahaya yang kata yang sederhana boleh menyebabkan suhu keadaan manusia, seluruh manusia itu dapat mengekalkan kehidupan dia. Alhamdulillah lah kat Malaysia ni tak ada orang kata teruk sangat kan. Kalau dekat luar negara teruk. Allahumma salli ala Muhammad. Pengalaman dekat luar, belajar kat luar, macam mana keadaan dia, panasnya tu sampai 40 darjah Celsius, 40 darjah Celsius, 42 darjah Celsius. Panas, tapi tak peluh. Dia kering. Peluh kering. Peluh kita ni panas 38 pun dah panas lah. 38, 37 pun dah panas. Peluh kita ni sebab kita ni sebab berimas, sebab kita ni peluh basah. Kan? Kalau kata tak kering. Kering, kita tak kering sebab kita ada berpeluh, boleh berpeluh. Kalau dekat luar negara kita jadi kering. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang seterusnya, bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang seterusnya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak bercurah-curah. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bukti kuasaan Allah yang seterusnya, bukti Allah di dalam surah An-Naba ini yang ke-9. Yang ke-9 iaitu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan. Allah turunkan hujan kepada kita. Alhamdulillah lah, negara kita ni banyak hujan, tadahan hujan lagi. Saya pun kadang-kadang pelik juga kenapa yang tempat-tempat lain tu ada yang kurang. Sebab adalah sebab musababnya tak turunnya hujan. Kalau dekat Allah SWT yang lepas saya pergi Perak dekat mana tu, Bukit Larut. Bukit Larut kan, Bukit Larut tu kan tempat yang paling banyak hujan. Sentiasa hujan turun, hujannya turun banyak. Memang hujan saja. Dekat kawasan situ, dengan ibu petinya dan sebagainya. Itu asbablah sekarang kan Perak kan dia Allah SWT banjir. Perak sikit, Selangor pun sikit. Kita berjaga-jagalah dulu, kita
sekarang dulu kan, Pek Kasih ke Pek Kasih tak? Banjir tu kena naik air. Oh, belah sini apa tu, surau ni tak masuk ah. Tak ada masuk air. Tak adalah tinggi yang sini kan. Alhamdulillah. Maka air hujan yang mencurah dari awan yang mendung lalu ditiupkan angin bagaikan diperah-perah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini tempat tadaan hujan untuk kita dapat menikmati makanan-makanan yang segar. Tanpa air kita tak boleh nak buat, tumbuh-tumbuhan tak keluar kan, kering kontang. Biji-bijian beras, gandum, sini tak ada gandum lah ibu-ibu kalau kat Mesir tu ada gandum, jagung adalah kacang-kacang dan sebagainya. Maka semua ini Allah Subhanahu wa taala jadikan air hujan untuk diturunkan untuk dibanjirkan, untuk diairi tumbuhan ini untuk kita makan. Kita bohonglah, kita ni tak makan benda daripada tanah. Konon-konon kita apa? Konon-konon kita ni orang apa, western lah contoh Kita makan apa? Saya makan chicken chop. Makan chicken chop Makan chicken chop. Chicken chop kat situ ada chicken chop, ada apa kata chicken je lah kan. Tapi tahu tak chicken chop tu ambil daripada mana? Chicken chop tu makan apa? Makan jagung, makan dedak, semua unsur daripada tanah juga. Memang kita makan semua daripada unsur tanah. Jangan bohonglah. Semua makanan kita ambil daripada unsur tanah. Memang kita berasal daripada tanah, kita pun kena makan daripada yang tanah. Kita pun ada air, Allah berikan juga air. Maka itu semua kuasa Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Janganlah kita rasa kita ini hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah, tak ada air tak apa. Jangan. Air ni kena cukup 8 gelas satu hari. Bismillahirrahmanirrahim. Tak air 8 gelas satu hari ibu-ibu ayah. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau lebih nanti kena dialisis pula. Kan? Ini tengok orang minum 2 liter, 3 liter, 4 liter, bukan tak boleh. Dia kena tengok seimbang jugalah, dia ada kira-kira dia. Cukup lah, kalau 8 gelas tu, insyaAllah lah cukup lah tu. Yang lebih-lebih. Ini sebab nak kurus, terlalu minum air putih banyak. Boleh rosakkan juga pinggang, buah pinggang kita. Terlalu banyak air. Makan begitu juga, makanan-makanan yang manis. Kita memang suka manis kan. Tak boleh tak ada manis. Apa lagi? Kena pedas pula. Kalau pedas pula, makan gitu je cili kan. Dah kena buasi pula. Kena buasi. Dah kena buasi, kena pula apa? Allah, bukan gastrik apa? Lagi satu tu? Apa tu? Alah, lupa dah saya. Dia kena buang tu. Kan, dia kena buang. Kalau tak ada dah, kalau kena buang tu dah tak ada. Appendix. Appendix. Kalau kita appendix dia kantung sebenarnya, dia kantung kecil gitu kan. Makin lama diisi. Dia bukan isi apa, bukan isi shilling. Dia isi apa? Macam bentuk shilling tapi kecil je. Apa orang kata? Biji lada dia masuk 1 posen, 2 posen, 3 posen, kantong besar macam itu. Kalau boleh jual tak apa, kita tak boleh jual. Kita keluar duit lagi. Kalau operation kena keluar duit. Kan? Bukan kantong emas. Kalau kantong emas apa juga. 1 posen, 2 posen masuk biji-biji apa? Biji cili tu. Kita makan sedap je. Kalau tak ada lada tak boleh kan. Kalau orang mana? Allah SWT. Kalau belah timur tu, belah Kelantan, belah Terengganu, kita makan, dia makan apa? Dia makan lada besar tu, makan gitu je saja je. Dengan budu potong-potong je cecah, kita makan. Kita pun try lah. Memang pun tak pedas langsung punya. Dia punya lada tak pedas. Kalau kita ni, lagi kecil, macam cili padi boncit tu dia punya pedas. Alhamdulillah. Cili padi kampung kan. Kalau cili padi yang kecil-kecil yang ada bentuk-bentuk dalam gini-gini tu tak adalah sangat. Dia boncit tu
Oi, kena perut kita yang jenis tak kuat ni, membuang air saja. Macam air keluarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan juga dalam surah Al-Ra'd ayat yang keempat. Apa maksudnya? Dan di bumi ini terdapat bahagian-bahagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanam-tanaman dan pohon-pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berfikir. Maka kita perlu berfikir. Ibu-ibu, ayah, kita kena fikir. Bagaimana air yang sama tapi boleh jadikan rasa yang lain-lain. Kan? Benda yang sama, siram sama semua, bukannya air latih curah air latih. Pokok lada curah air latih boleh. Mati pokok tu. Yang air biasalah, air kosong, air tadahan kita, air hujan. Rasa pisang, kan? Rasa kurma, apa lagi? Rasa durian, rasa rambutan. Allah bagi air yang sama, tapi Allah bagi rasa yang lain-lain. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, kita berfikir. Kalau orang yang percaya akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, dia akan fikir air yang sama, kemudian kita dapat rasa lain-lain. Makanan yang rasa lain-lain. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan alam semula jadi, bukan semula dijadikan. Dan kita ni beruntung, ayah, ibu-ibu. Kita ni Allah bagi jugalah sebahagian makanan-makanan syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam syurga Allah dah bagi juga dekat bumi ni. Anggur Allah dah bagi. Walaupun tak samalah. Jangan kita bandingkan. Ni rasanya macam syurga lah, kan. Janganlah. Ini pisang ni syurga katnya. Tak, bukan. Beza lah. Wallahualam, tak tahu macam mana pisang syurga, tapi Allah bagi jugalah pisang kat bumi untuk kita rasa. Macam kita lazat pisang, ada pisang macam-macam pisang lah. Pisang tanduk, pisang nipah, pisang banyak macam-macam. Pisang awak, pisang pisang embun, apa-apalah. Pisang macam-macam pisang. Itu pun rasa dah lain. Pisang tu rasa lain-lain. Kurma pun sama juga. Kurma ajwa ada. Apa lagi? Kurma marami ada. Darami ada. Macam-macam. Rasa pun lain-lain. Ada yang benyek, ada yang lembut, ada yang sedang-sedang, semua. Kurma tapi benda yang lain. Macam apple, samalah. Orang kata itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada apple besar, ada apple kecil, ada apple rangup, ada apple lembek. Macam. Itu semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan beraneka-aneka jenis, rasa, bau, warna semua dengan satu punca Allah berikan air, tapi Allah boleh bagi macam-macam. Boleh bagi macam-macam. Maka kita ni syukurlah, ibu-ibu, ayah, kita boleh rasa makanan-makanan dekat syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Air syurga. Allah SWT, air Zam-Zam. Allah bagi kita nikmat air daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Punca tak tahu kat mana. Mana tahu punca kat mana? Makkah tu dulu kering kontang, tak ada apa. Allah jadikan Allah SWT, Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS dan juga ibunda ni Siti Hajar dekat situ dengan berdua. Terhasilnya kat situ. Yang kering kontang tak ada apa. Sekarang macam-macam adalah. Dengan percakap-percakap langit semua. Itu semua rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat pada ayat yang ke-14 itu sajaja. Maka as-saj bermaksud aliran ataupun curahan yang banyak tanpa henti-henti. Maksudnya dekat sini hujan Allah turunkan tanpa henti-henti. Jangan kita asyik hujan je. Aku dah lah basuh kereta, hujan pula, marah hujan tu. Allah, kadang-kadang saya sama juga, aduh hujan pula.
Macam itulah, kita manusia kan, kita manusia. Allah hujan pula dah pasal kereta ni je cantik kilat, body kit semua hujan, kita punya kereta dah gaban besar macam tu. Nak bersihkan 1 jam, tengok mendung pula, apa rezeki Allah SWT, tak apalah. Kita nak keluar ni jalan kan, mestilah kita nak bersih, takkan kita nak kotor. Segan kita. Allah SWT. Maka sabda Rasulullah SAW dalam diriwayat Imam Tirmizi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, afdalul hajj al-ajju was-sajj, sebaik-baik haji ialah al-ajj dan al-sajj, iaitu mengangkat suara dengan bertalbiyah dan pengaliran curahan darah binatang menjadi korban. Maka al-sajj itu ialah curahan. Curahan. Azan ke? Azan? Azan terus insya-Allah. Jangan ni angkat tangan terus pergi. Tak dengar titik-titik tu, biasa titik-titik. Oh, lagi sesaat. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama sikit lah kita habiskan untuk ayat yang ke-16 ini. Habis ayat yang berapa? Ayat yang ke-16 lah. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala firmankan, linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan perkebunan pepohon rimbun yang lebat. Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada turunnya air hujan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, Allah juga Subhanahu wa taala berikan kepada tumbuh-tumbuhan dengan Allah Subhanahu wa taala keluarkan nukhrija, kharaja, Allah keluarkan, cambahkan. Kita letak benda biji apa, contoh biji apa biji lah, bukannya boleh bercambah pun, kering, benda kering cocok kita tanam dekat tanah kan. Allah sebab kita siram dia, Allah jadi berikan hujan, ataupun tak payah kita tanam, ataupun yang lain daripada dia tiup angin, dia jatuh dekat muka, dekat tanah, dia beri cambah sendiri, dia tumbuh sendiri dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa nukhrija bih, Allah tumbuhkan ia dengan air hujan. Bihi itu kembali kepada air hujan. Habba wa nabata, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Kita dapatlah merasa biji-bijian, makanlah kita oat kan, ibu-ibu kan nak diet kan, makan oat kan, ayah-ayah nak diet pun makan oat juga kan. Oat bagus kan, kita lah belah Malaysia ni kurang makan. Kita makan nasi, tak kena nasi tak boleh, gigil tangan ni tahu. Kalau kita tak nak makan nasi lah, ibu kita yang makan nasi satu hari. Contoh, besok kita makan, hari ni kita tak makan nasi, besok kita makan nasi, besok kita tak makan nasi, macam itu. Tak payah, pukul 10 malam, ibu masak nasi. Dah gigil lagi. Kena Parkinson. Tak boleh, dia pun tak boleh. Saya sendirilah, saya tak boleh makan. Saya tak boleh tak jumpa nasi. Mestikan makan nasi walaupun sikit. Version orang sihat ni, suku separuh. Suku nasi, suku lauk, separuh tu semua buah-buahan, sayur-sayuran. Bukannya suku-suku separuh tu nasi. Suku-suku tu lauk dan sebagainya. Terbalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita ada oatnya, ada berasnya, ada gandumnya dan sebagainya lah. Itu biji-bijian yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan apa lagi, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ni yang melata lah Allah bagi. Bukan kita saja nak makan, binatang pun nak makan juga. Kebau-kebau kita, lembu-lembu kita, kambing-kambing kita tu nak makan apa? Maka Allah berikanlah tumbuh-tumbuhan, ada rumput-rumputnya, ada lalang-lalangnya, makanan untuk dia. Kerana kita pun makan dia, kan? Kita pun makan dia. Makan kambing, kita nak sedap. Ini apa? Madu Rasul. Makan apa? Biryani apa? Biryani ayam. Ayam buat apa? Biryani kambing lah.
Betul, apa lagi kambing dah lepas ni kambing. Syur pula dekat pengusi kambing lah, kambing apa, kambing gulik, kambing gulik pula, semua nak kambing. Unta gulik tak nak unta gulik, unta gulik dah buat, jangan lupa ajak saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka rumput-rumput tu, tubuh-tubuhan itu dimakan oleh binatang-binatang untuk kita juga, kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka beraneka jenis, beraneka rasa, semua itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk kita ni, manusia, malam makhluk lain dan sebagainya. Kemudian wajannatin alfafa, dan perkebunan pepohon rimbun yang lebat Allah berikan kepadanya. Maka kesimpulan yang kita boleh ambil di sini, ibu-ibu, ayah-ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betapa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana, yang maha mencipta, akan ilmunya yang terlalu hebat. Kita tak boleh tercapai akal, di akal tak boleh. Bagaimana dengan satu air, curahan air hujan, Allah Subhanahu Wa Taala boleh ciptakan pelbagai jenis buah-buahan, pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Allah berikan kepada binatang-binatang air juga untuk minum, dan kita juga untuk minum. Dengan air itu boleh berubah rasa juga. Air sungai ni lain, air sungai ini pun lain. Ibu pernah minum air Elvian tak? Air Kayangan. Air ni tapi Elvian. Pernah minum? Tapi air biasa-biasa je sebenarnya, tapi di atas, air atas gunung lah. Sama juga dengan ini pun, air sumbernya pun dekat mana? Dekat mana? Tanjung Sembrong. Tanjung Sembrong pun dah dekat bukit apa? Bukit Jintan lah. Bukit Jintan. Dekat Bukit Jintan. Yang penting ada dia punya tempat airnya. Air pun Allah bagi rasa beza-beza. Air Zam-Zam lain, air kolah lain. Air kolah 7 masjid lain. Masjid Pak Kasih lain. masjid tempat lain. Ada rasa-rasa dia. Itu cuma sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana kita boleh terima kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh campakkan tumbuh-tumbuhan yang lain? Sama juga kita kena beriman dengan keimanan yang pasti, yang tasdik, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu upaya untuk menghimpunkan manusia di padang mahsyar dengan dibangkitkan daripada kubur-kuburan, kan? Ni kita tak percaya, you je, takkan ni bukan kita lah, ni manusia lain. Mana boleh mati-matilah, mana dia bangkit-bangkit semula, kan? Dia tak percaya akan hari kebangkitan. Sebab dia tidak betul-betul membaca. Kadang-kadang saya pun pelik juga, bukanlah ini kuasa Allah lah, ini kuasa Allah. Hidayah ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena minta hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Sebab tu kita kena solat, kan? Dalam solat tu ada Fatihah. Dalam Fatihah tu ada kita punya permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim. Kita sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberikan jalan yang lurus, kan? Kita takut ibu-ibu, kita ni imam, kita ni belajar ngaji Quran 30 juzuk habis khatam habis juzuk hafal pun boleh murtad, ibu-ibu, ayah-ayah. Risau kita. Hidayah tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tidaklah begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ibu-ibu, ayah-ayah, sampai di sini sajalah untuk kita pada pertemuan hari ini. Ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16, Allah berikan kepada kita bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka ini persoalkan, amma yatasaalun, kan? Mereka persoalkan apa benda ni disoal, yang benda yang tak tahu tapi dipersoalkan. Itulah orang-orang
kaum Quraisy ketika itu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kepada mereka persoalan-persoalan yang tidak dimasuk akal oleh mereka, tapi mereka nak soal juga. InsyaAllah pada akan datang, pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk pada ciri-ciri dan petanda kiamat dan juga beberapa jenis azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, InsyaAllah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Semua kita tawakulkan sama-sama kita baca tasbih kafarah dan salatul Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.